Tuan-puan, ini adalah untuk orang kedua tuan-puan yang kita nak panggil tuan-puan adalah insan yang sepatutnya semalam juga kita panggil, iaitu Ustaz Syamim. Ustaz Syamim ni tuan-puan, dalam keadaan beliau buat bisnes, buat makluman, beliau juga sedang belajar. Ustaz Syamim ni dalam keadaan beliau buat bisnes, beliau juga sedang belajar. Belajar di mana? Belajar di Masjid Seri Petaling. Kecoh baru-baru ni PKP. Ini kluster tak boleh. Saya pun sempatlah kontak beliau. Ustaz ada ke waktu tu? Ustaz kata, Ustaz tak ada. Ustaz ada kenduri. Okeylah. So tanpa melengah masa tuan-puan, apa kata kalau kita dengar sharing daripada seorang ustaz ni, sangat berendah diri, saya memang sangat kagum dengan beliau. So jom sama-sama kita dengar perkongsian daripada Ustaz Syamim. Assalamualaikum Ustaz Syamim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Okey Ustaz, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Ustaz? Okey, saya Ahmad Syamim bin Sa'arani. Apa nak cerita? Umur 35. Oh, muda lagi Ustaz. Ya. Anak ada 4. Isteri? Isteri seorang. Alhamdulillah seorang. Alhamdulillah. Okey. Saya buat bisnes online. Saya jual IQ supplement, Raudah IQ namanya. Raudah IQ. Jadi kalau anda semua wanita umur 35 ke atas, mungkin kebarangkalian kalian untuk jumpa iklan saya kat Facebook tu sangat tinggi lah. Betul-betul nampak dia punya customer avatar kat situ. 35 tahun. 35 ke atas. Yang bawah tu kita tak main. Oh, bawah tak main. Okey, yang muda-muda tak main. Yang main yang senior. Okey Ustaz. Saya dikabarkan dalam masa 2 minggu ni Ustaz, 2 minggu PKP tahap 1. Ustaz menjana sales lebih kurang 300,000. Betul Ustaz? Asal macam tak tahu. Dia bukannya waktu tempoh PKP, tapi daripada awal bulan Mac sampai PKP yang arahan PKP tu sampai 17 hari bulan. Okey, faham. Separuh bulan pertama. Jadi separuh bulan kedua PKP tu staff saya pun dah balik kampung. Saya pun dah tersangkut di kampung juga pun. So kita semua bercuti lah. Tapi dah masa 2 minggu Ustaz boleh jana pendapatan 300,000 sales. Apa yang Ustaz buat waktu tu Ustaz? Okey, jadi sebenarnya macam ni, 300,000 tu sebab saya join Fanivo kan atas dengan Tuan Pudin pun sekali yang kita kira-kira magic numbers yang Tuan Fadi cerita semalam tu. Betul. So disebabkan tahun lepas saya dah achieve 1 million sales, 1.1 million sales. So tahun ni kita set untuk dapat 3 million. Okey, ni based on kita punya apa kita panggil company strategic planning tu lah. Betul, strategic planning tu betul. So tahun ni kita setkan untuk dapatkan 3 million. 3 million daripada 1 juta tahun lepas 2019 kita nak hit 3 juta untuk tahun ni, okey? Betul. So dalam kalau 3 juta tu kalau bahagi dengan 12 bulan, kita jangan bagi 12 bulan lah, bagi dalam 10 bulan sebab mungkin bulan Ramadan dengan ada ketika yang lain ni kan. So lebih kurang dalam sales patut sebulan dapat dalam 250,000 lah. Betul. So apa yang saya buat adalah main setting kita dah clear. Kita banyak ni nak kena dapat. Kan dah set banyak ni kena dapat. So usaha untuk achieve ke arah tu lah. Jadi pada bulan 12 tahun lepas dapat dalam 16 macam tu, 17 sebab kita buat promosi akhir tahun. Tapi bila bulan 1 kita dapat dalam 13 kot tak silap. Tapi bila masuk bulan 2 dia dah lebih kurang double up. Apa yang saya buat masa tu sebab ialah sebab kita dah tahu dah capacity kita banyak ni, closing rate kita banyak ni, magic numbers kita banyak ni. So untuk dapat tu kita kena double up kita punya effort lah. Okay, so Ustaz double up Ustaznya effort dan ketika bulan 3 tu memang push betul-betul lah kita punya semua staff ni. Apa maksud double up tu adalah sebelum ni saya cuma ada 2 orang staff, 3 handphone untuk buat closing guna WhatsApp. Faham? So bila dah tahu kita kena double up, saya tambah lagi staff saja. Senang je Ustaz kan. Kalau kita dah tahu macam tu, staff ni dapat seorang banyak closing banyak ni, kalau kita tambah seorang dia akan jadi double. Betul. Senang saja. Betul. Tapi ada masalah lagi. Apa dia masalah dia Ustaz? Waktu saya ada 2 orang staff, 3 handphone tu saya yang handle marketing. Dalam masa yang sama saya pergi belajar madrasah. Jadi apa waktu saya ada? Banyak masa tak banyak.
Jadi setelah pergi coaching, pergi belajar dengan Tuan Fadi, tanya pendapat Tuan Fadi macam mana, saya fikir saya nak cari, nak masukkan internal marketer lah. Internal online marketer, maksudnya dalam company saya kan. Jadi cari tak jumpa. Okay. Susah nak dapat. Datang panggil interview pun susah nak dapat, walaupun saya praktiskan apa yang Fani Ibu ajar untuk interview semua tu kan. Jadi apa nasihat Tuan Fadi? Outsource je lah. Outsource, betul tu, senang. Okay, so bila outsource, pada bulan 2 marketing saya, bila outsource ni ada apa kata sela masa lah untuk dia dapat inline dengan kita punya requirement kan. So pada bulan 2 tu masih lagi 80% saya buat dengan team sales saya buat. Team sales saya ni dia orang juga kena bantu saya buat copywriting. So masa dia orang tu banyak terbuang untuk copywriting jugalah. So dia orang buat sales, dia orang buat copywriting. Okay. So masa bulan 2 tu masih lagi 80% kita orang buat, 20% tu sumbangan daripada outsource. Okay, faham. Dan bulan 3? Bulan 3 dah jadi terbalik. 80% dia orang outsource, 20% je daripada kita orang. Yang waktu tu pula hit 300,000 Dia jadi macam mana? Bila 80% daripada kita orang, marketing tu tak dapat nak konsisten tau. Ada ketikanya dapat achieve kita punya leads, ada ketika tak dapat. Sebab tak boleh nak fokus. Kan? Team sale masih kena jawab kaset. Dan saya masih kena belajar. So sekarang ni bila 100% kita outsource, so dia punya marketing tu konsisten. Walaupun kita outsource, kena faham. Ini pun untuk orang lain lah, kita kena faham bahawa bila kita outsource kepada orang, penting juga kita kena tahu ilmu marketing tu. Betul? Sangat betul. Kalau tak, kita memang confirm kena dengan orang lain. Sangat betul. Sebab saya dah buat online marketing dah daripada tahun 2016 lagi, dan saya mendalami betul-betul segala seluk-beluk semua. Dan saya dah banyak kali try cari outsource. Banyak yang mendukacitakan daripada yang ni. Daripada yang boleh bagi performance baik lah. Dan yang saya dapat ni pun masih lagi saya kena push. Jadi kerja saya setiap hari adalah saya push diorang. Jom kita tengok slide je, Ustaz. So November Ustaz dapat bawah dari 100,000, Januari 177,000, Februari waktu 80% Ustaz buat 233,000, dan sekarang ni tuan-puan hasil daripada dalam masa 2 minggu boleh dapat 300,000. Bayangkan banyak peningkatan yang Ustaz dapat daripada sale Ustaz. Dan keadaan Ustaz bulan 1 ke bulan 12 Ustaz memang bercuti kontak tak dapat. Memang betul-betul pergi. Itu pun bulan 2 ada seminggu pergi Jepun. Tengok tu. Seminggu pergi Jepun tuan-puan masih lagi boleh. Okey Ustaz. Macam mana Elite Circle ni boleh membantu Ustaz? Dan keadaan Ustaz tahun lepas 1.6, tahun ni nak cecah 3. Macam mana Ustaz nampak Tuan Fadi juga Elite Circle ni dapat membantu Ustaz untuk push Ustaz dapat apa yang Ustaz nak tu? Okey, pada saya satu benda yang saya sangat betul-betul trigger dalam minda saya. Waktu saya join kelas di MN, saya wife saya lah. Kan, saya cakap kat wife saya, how I wish. Saya sangat-sangat harapkan apa yang ada dalam kepala otak, dalam kepala minda Tuan Fadi tu akan ada juga dalam kepala saya. Maksudnya every knowledge yang ada kat dia tu ada juga pada saya. Okay, faham. So that's why saya decide untuk join Elite Circle. Sebab saya nak betul-betul berguru dari segi orang kata apa, dari segi ilmu untuk kemahiran untuk perniagaan ni, dan satu lagi juga supaya saya boleh inline kan dunia dan juga akhirat. Sebab ada setengah yang saya well known sifu, saya pun pergi banyak seminar juga. Dia kalau cerita bisnes je, dia tak relate dengan akhirat. So kita rasa macam satu kelompongan di situ tau. Tapi Tuan Fadi dia lain. Dia bawa dunia bisnes tetap bisnes, tapi dalam masa sama kita dengan Allah Ta'ala. Result tu semua pada Allah SWT. Memang kena ingat benda tu. Betul. Tuan Fadi selalu tekankan. Tuan Fadi selalu tekankan bahawa kita ni kalau kita mengharap pada manusia, kita akan kecewa. Betul. Kita kena mengharap pada Allah, dan business partner kita bukan pasangan kita, bukan business partner kita, bukan kawan kita berbisnes partner kita adalah Allah. Betul. Itu selalu tekankan. Betul. Okay, so Ustaz, apa saranan Ustaz kepada usahawan kat luar, especially yang sekarang ni dalam keadaan takut dan keadaan macam keluh kesah, tak tenang, tidur tak lena sebabkan oleh
sales tak masuk, apa saranan Ustaz pada mereka ni dan macam mana ilmu ataupun circle dapat membantu mereka untuk push sale diorang ni? Apa saranan Ustaz? Okey, kalau saranan saya bisnes ni sebenarnya macam ni lah. Pada saya kita orang bisnes ni hati tu sangkut dengan Allah Ta'ala. Hati tu kena ingat Hati Allah. sangkut dengan Allah. Hati tu sentiasa berpaut dengan dia. Macam mana pun apa saja usaha yang kita buat, hasilnya tetap daripada Allah SWT, hakikatnya. Memang tetap milik Allah SWT. Walaupun kita buat sehabis baik mana pun, kalau Allah kata bagus, hasil kita dapat, maka akan dapat bagus. Kalau hasil tak bagus, maka tak akan dapat bagus. So hati tu kena sentiasa bulat, kena sentiasa tawakal. Kan kalau dalam ayat 1000 dinar kita baca, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah SWT, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, maka Allah SWT akan cukupkan bagi dia. Maka bagi orang yang hatinya ada sangkut dengan Allah SWT, ada tawakal dengan Allah SWT, dia takkan risau. Dia takkan berkeluh kesah sebab dia tahu ni jaminan daripada Allah SWT. Jadi so dalam keadaan betul. So dalam keadaan sekarang walaupun PKP, jangan keluh kesah. Keluar, cari circle yang bagus, cari guru yang bagus, cari mentor yang bagus untuk push diri keluar daripada keluh kesah tu. Tenang, tawakal kepada Allah, buat saja. Betul, buat saja. Buat saja. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz di atas luangan masa yang Ustaz berikan kepada kami. Semoga anda dapat belajar sesuatu. Sekali lagi Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.